Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Bukhari dan terjemahannya atau syarahnya oleh Maulana Asri. Kita nak bincang hadis kelima ni. Kalau kena sanak Maulana Asri ni wabihi qala lah. Tapi saya tak boleh sanak dia dah. Sepatutnya tersebut dah, tapi dengan sanaknya kalau Maulana Asri ataupun orang yang baca daripada Maulana Asri akan baca gini wabihi qala hadatsana. Saya baca tapi bukan maksud saya boleh sanak dia dah. Sanak ni payahlah. Orang yang tertentu saja yang boleh sanak dah. Sama ada sanak secara umum atau sanak secara khusus, ataupun sanak kalau jenis sistem Diubendi ataupun hadis ni dia main baca daripada muka surat pertama hingga akhir lah. Dengan daripada guru pun itu cara yang paling baik dan paling betul lah. Tapi ada yang terima sanak secara umum ni kita baca daripada guru dah, tapi dia ada kata ilmu alat yang cukup dan dalam hadis ke apa baru ya dipercayai untuk boleh baca sendiri, baru dah diberi sanak dah. Boleh kaji sendiri kita hadis. Kita apalah kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala hadatsna Musa ibnu Ismail qala hadatsna Abu Awanah qala hadatsna Musa ibnu Abi Aisyah qala hadatsna Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan wa kana mimma yuharriku shafatayhi. Faqala Ibn Abbas فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Lihat atraf hadis yang sama. Hadis kelima ini sama dengan hadis kelima ini pada 4927, 4928, 4929, 5044, 7524. Jadi hadis yang sama digunakan oleh Bukhari untuk bab lain lah. Okey, terjemahan dia. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, katanya Musa bin Abi Aisyah meriwayatkan kepada kami, katanya Sa'id bin Jubair meriwayatkan kepada kami tentang tafsiran Ibn Abbas berhubung dengan firman Allah berikut ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bermaksud janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera membacakan Al-Quran. Katanya Rasulullah SAW mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran dan baginda seringkali menggerak-gerakkan bibir. Ibn Abbas mengatakan bahawa aku menggerak-gerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Sa'id juga berkata aku menggerak-gerakkan kedua-dua bibir sebagaimana Ibn Abbas menggerak-gerakkannya. Maka beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Bermaksud janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu untuk engkau segera mendapatkannya. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulkannya dan membacakannya. Ibn Abbas berkata bahawa Allah SWT akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan memberikan kemampuan kepadamu untuk membacanya. Seterusnya Allah SWT firman, fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Bermaksud apabila kami selesai membaca maka ikutlah membacanya. Ibn Abbas mengatakan bahawa maksudnya ialah dengarlah bacaan itu dan diamlah. Dan firman Allah SWT seterusnya ialah thumma inna alaina bayanah. Bermaksud kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Maksudnya ialah kami jamin engkau akan dapat membacanya selepas itu. Setelah itu apabila Rasulullah SAW ditangi Jibril, baginda hanya mendengar terlebih dahulu bacaan Jibril. Kemudian apabila Jibril telah berlalu, baginda SAW mampu membacanya sebagaimana dibaca oleh Jibril sebelum itu. Otomatik boleh baca dah, tak payah
ngulai banyak kali per kita dah. Automatik Nabi boleh baca dah. Oh, syarah dia. Banyak. Apalah kita baca syarah dia ni. Allah. Boleh hadis ke ni berapa belas? 10 belas. Apalah kita pergi sikit-sikit . Okey, mula-mula cerita pasal perawi ni. Siapa dia perawi ni? Mula Musa bin Ismail ni. Jadi Musa bin Ismail ni nama dia Abu Salamah Al-Minqari Al-Tabuzaki, meninggal 223 Hijrah. Beliau ialah salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Seorang perawi yang hafiz, siqah lagi sahabat teguh. Rujuk Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 97, Tahzibul Kamal jilid 29 muka surat 26. Lepas tu perawi seterusnya Abu Awanah dah. Musa bin Ismail meriwayatkan pada kami, katanya Abu Awanah. Di Awanah ni siapa dia? Nama dia Al-Wadah bin Abdullah Al-Yashkuri. Itu nama sebenar dia dah. Al-Wadah bin Abdullah Al-Yashkuri. Meninggal dunia pada tahun 196 Hijrah. Beliau juga merupakan salah seorang perawi kutub sittah, 6 kitab utama hadis. Terbilang sebagai hafiz, siqat lagi sahabat teguh. Tahzibul Kamal jilid 30 muka surat 441, Syiar al-Alamun Nubala jilid 8 muka surat 214 hingga 219. Perawi seterusnya Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Musa bin Abi Aisyah ni. Siapa dia Musa bin Abi Aisyah ni? Beliau ialah Abul Hasan. Jadi bukan Abu Hasan, nama dia Musa. Masalah nama terkenal ni bapak dia dah, Abi Aisyah ni. Abi Aisyah tu bapak kepada Musa bin Abi Aisyah lah. Bapak dia tidak dikenali dah. Musa bin Abi Aisyah ni perawi terkenal lah. Abi Aisyah tu tak tahu nama sebenarnya apa dah. Jadi perawi tu nama Musa bin Abi Aisyah tu kenal lah Musa dah. Jadi perawi siqah. Jadi lama kata dah Sufyani ni, dua orang Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Ibn Uyainah, Yahya bin Ma'in, Bukhari, Ibn Hibban dan lain mengatakan Musa bin Abi Aisyah ni perawi yang siqah, dipercayai lah, kuat lah. Selain merupakan salah seorang perawi kutub sittah dan lain kitab utama hadis, beliau juga terkenal sebagai seorang yang alim yang kuat beribadah. Tu Musa bin Abi Aisyah. Musa meriwayatkan hadis daripada Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Syaddad, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan ramai lagi kalangan tabi'in yang lain. Tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah antara lainnya ialah Syu'bah, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Zaidah, Abu Ishaq Al-Fazari, Ubaidah bin Humaid dan lain-lainnya. Rujuk Tahzibul Kamal jilid ke-29 muka surat 90 hingga 92, Syiarul A'lam Nubala jilid ke-6 muka surat 150. Ini kitab perawi-perawi hadis ni. Tarjum perawi-perawi terjemah. Perawi biografi perawi siapa aku 20 jilid ke-29 dah. Besar tak besar kitab dia lah. Okey. Katanya Sa'id bin Jubair. Siapa dia Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Kufi Al-Asadi adalah seorang tabi'in. Tabi'in yang diakui semua orang tentang kehebatan dan kealimannya. Selain itu beliau juga terkenal sebagai orang yang kuat beribadat. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya pada tahun 95 Hijrah. Setelah terbunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj hanya hidup beberapa hari sahaja lepas tu mati juga dah. Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan banyak hadis daripada para sahabat, terutamanya daripada Ibn Abbas. Ramai pula tabi'in yang meriwayatkan hadis daripadanya. Antara mereka ialah Az-Zuhri, Musa bin Abi Aisyah dan lain-lainnya. Sa'id bin Jubair digelar sebagai Jahbazul Ulama. Ini tokoh di kalangan ulama lah, Jahbazul Ulama lah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 70, Tahzibul Kamal jilid 10 muka surat 308 hingga 376, Syiar A'lam Nubala jilid keempat muka surat 301 hingga 343, Kashful Bari jilid 1 muka surat 435, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 134. Kalau nak rujuk pasal perawi ni lah, Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Kufi Al-Asadi. Okey, seterusnya dia kata apa? Sa'id bin Jubair meriwayatkan kepada kami tentang tafsiran Ibn Abbas. Ibn Abbas siapa dia pula dah? Beliau kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dah. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi. Jadi selagi ni masalah dah, ada orang berubah nama dia Abdul Manaf dan Abdul Manaf dah. Tu nama Manaf tu nama berhala juga nama dulu dah. Cumanya ada orang kata benda lain asal dia. Jadi dah mana pun
benda tu tak boleh dah. Ni tiru. Tapi nama tok nenek moyang Nabi ke tak? Dia tak tukar dah. Walaupun nama tu ada unsur syirik dah. Tak tukar dah. Ada kata syirik, ada kata tak dah khilaf. Tapi secara umumnya mana tu nak berhala juga. Ada jadi syirik kata secara umumnya dah. Kalau nak terjemah, kalau maksud lain asal-asal dia, tu boleh dah terserah dah. Tapi nak yang bunyi tak apa molek dah. Kita jangan bunyi arak sikit kat betul belakang berubah nama anak ni Abdul Manaf apa juga nama nak. Nama mana berubah nama anak Abdul Manaf Tak apalah, yang pentingnya itulah nama Abdullah bin Abbas ni. Kunyah beliau ialah Abul Abbas. Abul Abbas, Ibn Abbas atau Abul Abbas. Abdullah bin Abbas ni ialah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abbas bin bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas tu bapa saudara Nabi lah. Beliau adalah saudara Abdullah, ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara dia tu adik-beradik dengan bapa Nabi lah Abdullah. Ibunya pula ialah Ummul Fadl. Ada Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris. Ummul Fadl Lubabah nama sebenarnya binti Al-Haris, iaitu adik-beradik saudara perempuan Ummul Mukminin Sayyidina Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-beradik dengan mak kepada Ibn Abbas ni adik-beradik kepada isteri Nabi dah. Jadi boleh nikah nak jadi atau kata adik-beradik mak saudara ni. Mak saudara sabit ni bukan adik mak saudara sungguh dah. Dia sabit dah. Dia nikah dengan pak saudara kita, dia mahram. Adik-beradik dia pun boleh nikah dengan itulah orang-orang lain lah. Sepupu kita, apa kita boleh nikah. Jadi begitulah dengan Nabi menikah dengan Sayyidina Maimunah radhiyallahu anha ni, adik-beradik kepada mak saudara sahabat Nabi lah kira dah. Abdullah bin Abbas dilahirkan di Syi'bi Bani Hashim 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah dia lahir dah. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau baru berumur 13 tahun. Itu dah 13 tahun. 3 tahun campur dengan 10 tahun, 13 tahun dah. Menurut Imam Ahmad, Rasulullah SAW wafat ketika beliau berumur 15 tahun. Ada riwayat lain kata 15 tahun dah. Pendapat pertama tak lebih kuat lah 13 tahun dah. Kerana keluasan dan kedalaman ilmunya, beliau diberi beberapa gelaran kehormat seperti Habrul Ummah. Ini orang yang melaut. Hibrun dah. Orang yang melaut ilmunya dari kalangan umat ini atau pendeta umat ini lah, Habrul Ummah ni. Al-Bahru, lautan ilmu lah, Al-Bahru, lautan ilmu. Dan tarjumanul Quran, tarjumanul Quran iaitu juru bahasa Al-Quran. Tarjumanul Quran, juru bahasa Quran. Kerana kelebihan dan kemahirannya dalam bidang tafsir Al-Quran, beliau adalah moyang para khulafa Abbasiyah dan terkenal sebagai salah seorang dari 4 Abdullah lah, Abadillah lah. Abdullah ni 4 orang termasuk dia lah. 3 lagi Abdul selain beliau ialah Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Umar meninggal 73 Hijrah. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair meninggal 73 Hijrah. Dan Abdullah bin Amr bin As meninggal 65 Hijrah dah. Abdullah juga dah. Jadi 4 orang Abdullah ni Abadillah dah. Abadillah ni jamak kepada dah Abdullah tu, jadi Abadillah gelar dia tadi. Salah seorangnya Ibnu Abbas lah. Dan keturunan dia jadi pemerintah khilafah juga Bani Abbasiyah. Setengah ulama menyebutkan nama Abdullah bin Mas'ud sebagai ganti Abdullah bin Amr bin As. Kata pak orang itu Abdullah bin Mas'ud. Bagi mereka 4 Abdullah itu ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Amr bin As. Ini pendapat lain kata dia. Pendapat ini bercanggah dengan pendapat kebanyakan muhaddisin seperti Imam Ahmad dan lainnya. Pendapat membuat Abdullah bin Amr ni, membuat Ibnu Mas'ud ni, pendapat yang bercanggah lah dengan pendapat majoriti muhaddisin. Menurut Al-Baihaqi, Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk dalam keempat Abdullah. Abadillah 4 orang itu tak termasuk lah. Abdullah bin Mas'ud yang dimaksudkan itu kerana beliau telah meninggal dunia agak awal lah berbanding 4 Abdullah tadi yang tersebut tadi. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni lebih awal mati dah, meninggal lah. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah lagi dah. Jadi awal sangat, tak termasuk dalam Abdullah yang kedua ni yang tokoh-tokoh besar, sahabat kecil lah. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat besar lah. Sedangkan 4 Abdullah
seperti telah dikemukakan di atas masih hidup lama selepas Abdullah bin Mas'ud. Masyarakat Islam amat memerlukan kepada ilmu dan bimbingan mereka dikala ramai sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW telah pun meninggal dunia. Jadi kibarus sahabat ni, sahabat-sahabat besar yang tua dah. Termasuk Ibn Mas'ud ni ramai meninggal dah. Jadi hak tinggal-tinggal ni sahabat senior lah dah. Siwarus sahabat dah, bukan kibarus sahabat. Jadi antaranya Abdullah Ibn Abbas lah. Dan dia ni dia tidak sahabat besar lah, sahabat tua lah, ni sahabat baru lah, sahabat muda lah. Jadi masyarakat Islam ni perlu kepada sahabat-sahabat yang baru lah, sahabat kecil dulu, sahabat junior. Kerana meninggal ni ramai sahabat-sahabat senior lah. Keputusan dan kesepakatan empat Abdul, yakni Abdullah dalam sesuatu perkara atau masalah agama sangat signifikan lah, sangat utama lah dalam kepada masyarakat Islam semasa itu. Untuk menyatakan kepentingan kesepakatan mereka selalu disebutkan hadza qaulul abadillah, hadza qaulul abadillah al-arba'ah. Ini adalah pendapat empat Abdullah. Rasulullah SAW pernah mendoakan secara khusus untuk beliau supaya beliau diberikan hikmah. Ibn Abbas ni lah, fiqh, ilmu dan kemahiran mentafsirkan Quran. Beliau sendiri meriwayatkan katanya, dhammani Rasulullah SAW ilahi faqala Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wil al-kitabi. Bermaksud Rasulullah SAW mendekat aku dah. Seraya berdoa begini untukku dah. Berdoa begini untukku dah. Ya Allah, ajarilah dia hikmah dan ilmu tafsir Al-Quran. Hadis Ibn Majah, At-Tabarani dan Ibn Mas'ud. Tu dia kata dah. Mendekat dhammani. Tak ada bicara sebelum ni dah. Duduk mana Jadi Jadi dalam hadis Jibril tu dia bukan kata guna doman, dia guna faghattani ni, faghattani ni. Faghattani ni bukan masuk dekat, tapi masuk menekan. Sedangkan dalam hadis Ibn Abbas ni fadhammani ni. Ni. Dhammani ni dekat lah, masuk dekat lah. Okey, lepas tu dapat dekat Nabi pun sebut dah, ya Allah ajarilah dia hikmah dan ilmu tafsir Quran. Hadis Ibn Majah atau Tabarani Ibn Mas'ud. Beliau juga meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifi aw ala mankibi syakka sa'idun thumma qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Bermaksud sungguhnya Rasulullah SAW pernah meletakkan tangannya di atas bahuku, kemudian mendoakan untukku dan katanya, ya Allah berilah kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama dan ajarilah dia ilmu tafsir Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Abbas termasuk dalam para sahabat yang bertuah kerana telah berpeluang nampak Jibril AS sebanyak 2 kali. Gitu dah. Kata Masruq, saya apabila tengok Ibn Abbas akan berkata beliau adalah seorang yang paling cantik. Apabila beliau bercakap saya akan berkata beliau adalah seorang yang paling fasih. Dan apabila beliau meriwayatkan hadis saya akan berkata beliau adalah seorang yang paling alim. Tahulah. Jadi gitu dia kata dah. Nampak macam mana wallahu a'lam lah. Sayyidina Umar selalu menyuruh Ibn Abbas supaya duduk dekat dengannya dan selalu juga berbincang dengannya bersama-sama dengan separuh sahabat besar, sahabat senior lah yang lain. Jadi Ibn Abbas ni walaupun budak dimuliakan oleh Umar Al-Khattab sehingga dia bersama-sama dengan sahabat-sahabat besar lah. Banyak sekali manakib manakib ni biografi lah dan keistimewaan Ibn Abbas tersebut dalam kitab-kitab hadis. Hafiz Ibn Hajar dalam Isabahnya dah, kitab Isabahnya, dan Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'abnya mengemukakan biografinya dengan agak terperinci. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis. 95 hadis daripadanya disepakati Bukhari dan Muslim. Jadi 95 ni ada sepakat Bukhari Muslim. Imam Bukhari bersendirian tanpa Muslim dalam meriwayatkan 120 hadis beliau. Ni tak ada dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari saja ada.
dalam sahihnya. Sementara Imam Muslim pula bersendirian tanpa Bukhari dalam meriwayatkan hadisnya sebanyak 49 hadis. Dengan itu jumlah semua sekali hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari ialah 215, dan jumlah semua sekali hadis beliau yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya ialah 144 hadis. 144 hadis. Demikianlah pendapat Al-Kirmani tentang jumlah semua sekali hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Tetapi menurut Hafiz Ibn Hajar, jumlah semua sekali hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari ialah 217, bukan 215. Beza sikit ada. Kata Al-Khazraji, Ibn Abbas telah mendengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 25 hadis sebenarnya, tidak banyak ni. Tapi hadis dia banyak sampai 960 ni tak. Sebab apa dah? Sebenarnya hak dengar betul-betul dengan 25 hadis. Sebab dia bodoh lagi masa tu dah. Selebihnya adalah dengan perantaraan para sahabat yang lain. Bagaimanapun para ulama sepakatlah dalam menerima riwayat mursal seorang sahabat. Mursal sahabi ni diterima dah. Jadi dia tak ayat nama sahabat sebelum Nabi tu tetap dianggap dia tidak berdusta dan diterima riwayatnya. Di akhir hayatnya Abdullah bin Abbas telah buta dan beliau meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijrah ketika berumur 71 tahun. Di Taif juga jenazah beliau dikebumikan setelah salat jenazahnya diimami Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah ni antara cucu Nabi lah juga ni tak suhu pada cara ke Hasan Husain. Bahkan Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah ni lebih alim daripada Hasan Husain sekalipun. Dan Hasan Husain pun belajar dia sebab dia lebih alim dah. Anak Ali jugalah. Dan dia cucu Nabi jugalah. Ya. Kita apalah tak? Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 170, Al-Alam jilid 4 muka 195, Tahzibul Asma' wal Lughat jilid 1 muka 267, Tazkiratul Huffaz jilid 1 muka 40 hingga 41, Tahzibul Kamal jilid 15 muka 104 hingga 152, Syiarun A'lamin Nubala jilid 3 muka 331 hingga 359, Khulasah Khazraji muka 202 hingga 203, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 2 muka 356, Kashful Bari jilid 1 muka 435 hingga 437. Itu tentang Ibn Abbas dah. Panjang cerita. Okay, lepas tu tafsir Ibn Abbas berhubung dengan firman Allah SWT berikut ini, la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih, bermaksud janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera membacanya, yakni Al-Quran. Katanya Rasulullah SAW mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran. Jadi sebab kenapa Nabi SAW menggerak-gerakkan bibir dan mengalami kesukaran di peringkat permulaan menerima wahyu berupa ayat-ayat Quran. Jadi Nabi ni gerak lidah dia. Jibril baca lah agak nak ngapa dah. Gerak lagi bibir dia, lidahnya supaya mudah nak suruh ingat lah ngulai dah. Dia takut tak ingat lah, Nabi suka masa tu dah. Okey, kesukaran yang dialami Nabi SAW di peringkat permulaan penerimaan wahyu Al-Quran disebabkan oleh beberapa perkara berikut. Pertama, sebagaimana telah diulas dalam perbincangan sebelum ini, wahyu Al-Quran merupakan sesuatu yang amat berat untuk ditanggung oleh Nabi SAW. Hakikat ini dapat dilihat pada firman Allah SWT ini, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Bermaksud sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan wahyu yang berat. Surah Al-Muzammil ayat kelima. Yang kedua, kesukaran menanggungnya ditambah lagi dengan cara penyampaiannya, iaitu melalui kedatangan Jibril yang muncul bukan dalam rupa fizikal seorang manusia biasa. Mula tu Jibril tidak jumpa sebagai manusia dah, besar dah, bentuk lain lah. Walaupun di antara Nabi SAW dan Jibril AS sudah wujud banyak persamaan, kerana baginda dan Jibril adalah sama-sama Rasul pilihan Allah. Seperti mana firman-Nya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Bermaksud Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Hajj ayat 75. Namun interaksi di antara dua makhluk yang berlainan jenis tetap menimbulkan kesukaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keupayaannya untuk menguasai ayat-ayat dibacakan Jibril. Sebab apa? Sebab ketiga ni Nabi bimbang, takut tak ingat dah. Pertama tadi beratlah. Sanuqi alika qawlan thaqila, ada perkataan yang berat. Yang kedua, fizikal Jibril tu, fizikal Jibril. Sukarlah Nabi bukan sama-sama manusia dan Jibril ni makhluk pelik dan malaikat dah. Bukan je malaikat dah. Seterusnya ketiganya Nabi bimbang, takut tak menguasai ayat-ayat Quran terus.
Terutama jika ayat tersebut agak panjang atau jumlah ayat-ayat yang pendek agak banyak dan mengelirukan. Apatah lagi di samping terpaksa bertungkus lumus mengikuti bacaan Jibril. Bagi dia juga harus mengatinya dan menyelami maksud ayat-ayatnya. Jadi Nabi nak urusin gitu, bimbang gitu menyebabkan berat. Rasa Nabi rasa berat dah. Yang keempat, sebab keempat dah. Kebimbangan akan terlepas mana-mana bahagian ayat yang dibaca oleh Jibril. Kebimbangan ini jelas dapat dilihat dalam hadis di bawah kitab tafsir nanti. Di dalamnya tersebut begini, yakhsha ayyan falita minhu. Bermaksud bila seorang bimbang apa yang dibacakan Jibril itu akan terlepas daripadanya. Ada benda tak ingat ayat mana terlepas ke apa dah. Gitulah Nabi urusin itu menyebabkan Nabi gerak bibir lalu dak, lorat-lorat nak suruh ingat dah. Yang kelima, di bawah kitab tafsir juga nanti tersebut sebab kenapa Nabi SAW sibuk menggerak-gerakkan lidah ketika Jibril membaca ayat Al-Quran. Sebabnya ialah baginda hendak menghafal terus ayat-ayat tersebut. Teks hadis berkenaan begini adanya. Yuridu ay yahfazahu. Bermaksud beliau SAW mahu menghafalnya dan mengingatinya. Keadaan itulah antara yang menyukarkan baginda SAW di peringkat awal permulaan menerima wahyu. Lihatlah Fathul Bari jilid 1 muka surat 29, Kashful Bari jilid 1 muka surat 437 hingga 438, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 134 hingga 135. Itu sebab-sebab yang dinyatakan oleh ulama kenapa Nabi mengalami kesukaran dah. Okey, tafsir Ibn Abbas menggambarkan kesukaran dari reaksi Nabi SAW di peringkat permulaan baginda menerima wahyu. Ini tafsir Ibn Abbas. Dalam mentafsir ke ayat ke-16 hingga ke-19 surah Al-Qiyamah tersebut, Ibn Abbas telah menggambarkan kesukaran dan reaksi Nabi SAW di peringkat permulaan baginda menerima wahyu. Dalam tafsirnya, Ibn Abbas menyatakan sebab-sebab yang mendorong Nabi SAW menggerak-gerakkan bibir seperti tersebut dalam ayat berikut, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Bermaksud janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendakkan cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerak-gerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Dengan berkata, Nabi SAW mengalami kesukaran ketika turunnya wahyu dan beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Lantas sambil menggerak-gerakkan bibirnya, Ibn Abbas berkata, aku menunjukkan gerakan bibirku ini kepada kamu seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sa'id bin Jubair iaitu murid Ibn Abbas juga ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya berkata, aku menggerak-gerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Ibn Abbas menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Tiru Lalu beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Manakala dalam mentafsirkan ayat inna alina jam'ahu wa qur'anah, bermaksud sungguhnya kami jamin untuk mengumpulkannya dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Ibn Abbas telah mentafsirkannya dengan kami jamin untuk mengumpulkannya dalam dadamu dan kami juga berikan jaminan bahawa kamu pasti akan dapat membacanya. Ingat sama dah. Dalam mentafsirkan ayat fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah, bermaksud Allah oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Ibn Abbas berkata bahawa maksud ayat tersebut ialah semasa ayat Quran itu dibacakan oleh Jibril, maka kamu hendaklah diam dan mendengar dengan baik. Dalam mentafsir ke ayat seterusnya, summa inna alaina bayanah, bermaksud kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskannya. Ibn Abbas berkata kemudian kami jamin untuk engkau membacakannya, iaitu untuk disampaikan bacaannya kepada orang lain pula. Nabi akan ingatlah, tak ada kemungkinan yang lupa ke apa, tak ada dah. Jaminan ini merupakan satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW di mana baginda sendiri mampu membacakannya dan menyampaikan bacaannya kepada orang lain walau sebanyak mana dan selama mana sekalipun yang baginda kehendaki. Jadi tak payah pusing, takut tak ingat macam ngapa Quran ke apa, tak payah pusing. Nabi automatik ingat dah. Okey, tiada pertentangan di antara keterangan Al-Quran dengan hadis dan hadis yang sahih. Mengenai percanggahan di antara firman Allah SWT yang merupakan teguran Allah terhadap Nabi-Nya kerana menggerak-gerakkan lidah dalam ayat la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan hadis yang kelima ini di mana Ibn Abbas menggambarkan tentang bagaimana Nabi SAW menggerak-gerakkan bibir melalui kata-katanya wa kana mimma yuharriku minasyafataihi. Terdapat beberapa jawapan daripada para ulama hadis, antaranya ialah pertama, ia termasuk dalam bab iktifa. Iktifa iaitu berpada dengan hanya menyebutkan satu daripada dua atau lebih perkara yang berlawanan dan bertentangan. Keadaan ini memang biasa digunakan pakai dalam bahasa Arab. Iktifa dipanggil. Misalnya dalam dua firman berikut, fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun.
Bermaksud, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang menguasai timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar Maha berkuasa. Surah Al-Ma'arij ayat 40. Sedangkan Allah juga menguasai utara, selatan dan arah-arah yang lain. Jadi walaupun dengan hanya menyebutkan timur dan barat sahaja, maksudnya adalah tetap merangkumi segala arah yang lain. Menyebutkan timur dan barat semata-mata itu adalah berdasarkan kaedah iktifak dipanggil dia, atau berpada dengan apa yang telah disebutkan sahaja. Dia sama sekali tidak menafikan kuasa Allah terhadap arah-arah yang lain. Banyaklah kaedah bahasa Arab gini ni. Wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilalan wa ja'alakum minal jibali aknana wa ja'alakum sarabila taqikumul har. وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Bermaksud Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya ke atasmu agar kamu berserah diri kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 81. Sama juga dengan firman Allah ini, ia sama sekali tidak menafikan ada juga pakaian yang Allah jadikan untuk memelihara manusia dari sejuk dah. Sebut sininya memelihara dari panas saja. Sebenarnya dari sejuk pun ada juga dah. Menyebutkan pakaian yang memelihara manusia dari panas itu sebagai nikmat Allah tidak lebih daripada beriktifak, dipanggil istilah iktifak, atau berpada dengan apa yang telah disebutkan semata-mata. Sedangkan maksud tersirat tu automatik opeh berlaku dah. Atau secara uruf secara biasa. Begitulah dengan kandungan hadis yang sedang dibacakan sekarang. Kerana dari sudut logiknya, pembacaan atau penyebutan tidak mestilah dengan menggerakkan kedua-dua bibir atas dan bawah. Malah ia termasuk dalam kaedah lazim dan malzum dipanggil dia, iaitu suatu perkara atau perbuatan tidak boleh tidak harus disertakan dengan perkara atau perbuatan yang satu lagi. Jadi sebenarnya tidak timbul sebarang percanggahan dan pertentangan di antara hadis dan Al-Quran bila kedua-duanya menggunakan salah satu daripadanya dengan menggunakan kaedah iktifak tersebut. Malah ia menunjukkan bahawa Al-Quran dan hadis saling dan sering menjelaskan makna satu sama lain. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awadah dan Israel daripada Musa bin Abi Aisyah dalam bentuk ringkas. Ini mukhtasar. Hadis ni buat dari ringkas mukhtasar. Bukan hadis panjang lah. Ia hanya menyebutkan pergerakan bibir sahaja. Hadis seperti ini termasuk dalam bab hadis yang diringkaskan oleh perawi-perawi tertentu. Jadi bukan Imam Bukhari, perawi tersebut dah peringkas dia. Iaitu min babi ikhtisarir ruah. Min babi ikhtisarir ruah. Perawi yang terlibat dalam meringkaskannya di sini ialah Abu Awanah dan Israel. Mereka berdua lah yang menyebutkan pergerakan bibir sahaja itu. Riwayat Sufyan daripada Musa bin Abi Aisyah pula hanya menyebutkan lidah saja. Maka dia juga termasuk dalam hadis mukhtasar, hadis yang diringkaskanlah. Riwayat yang lengkap daripada Musa bin Abi Aisyah telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir melalui saluran Jarir bin Abdul Hamid. Di dalam riwayat Jarir itu tersebut dengan jelas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menggerakkan lidah dan bibir kedua-duanya sekali. Jadi hadis yang panjang sikit, detail sikit. Bukan makna saja, lebih detail sikit, iaitu di riwayat Jarir bin Abdul Hamid lah. Yang ketiga, tujuan Allah SWT menyebutkan lidah sahaja dalam Al-Quran ialah untuk menyatakan kepada Nabi SAW yang baru dilantiknya bahawa dia mengetahui setiap tindakan hambanya. Dia adalah alimul ghaib wa syahadah, Tuhan yang maha mengetahui tentang perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara yang nyata dah, syahadah. Hingga akan pergerakan lidah yang tidak mampu dilihat oleh manusia sekalipun dilihat dan diketahuinya. Sebaliknya, tujuan hadis yang mengutamakan menyebut bibir pula ialah kerana pergerakannya lebih mudah untuk ditunjukkan kepada orang lain. Jadi bibir nampak kan, dan lidah ni gerak dari lidah ni mulut kita tak tahu siapa-siapa pun kan. Contohnya Ibn Abbas dengan mudah telah menunjukkan aksi menggerakkan bibir kepada murid-muridnya. Tidak begitu keadaannya kalau beliau menggerakkan lidah ni payah gerak dari mulut dia, payah tunjuk ya. Yang keempat, oleh kerana lidah memainkan peranan paling penting dalam percakapan dan ia merupakan punca sebenar bagi kemampuan pertuturan manusia, maka Allah menyebutnya secara khusus. Sebenarnya lidah ni banyak bunyi ni disebabkan oleh pergerakan lidah, kawalan lidah. Hadis pula menyebutkan sesuatu yang kelihatan kepada semua orang ketika seorang bercakap dengannya.
ia tentunya bibir dah boleh nampak dah. Kelihatan adalah. Yang kelima, nisbah perhubungan di antara lidah dan bibir ketika seseorang bercakap adalah nisbah talazum. Tidak menyebutkan salah satu daripadanya tidak menimbulkan masalah kerana kedua-duanya tidak mungkin dipisahkan dan sentiasa saling memerlukannya. Lidah dengan bibir ni untuk mengeluarkan bunyi yang kita faham, jadi dia saling tolong menolong lah. Tidak maksud kalau sebut lidah tak perlu bibir, sebut bibir tak perlu lidah, tidak dia. Sama-sama berkongsi dia tugas yang serentak ni. Dia keadaan semua sama ada Al-Quran dan hadis, kedua-duanya telah memakai satu kaedah majaz mursal yang terkenal, iaitu itlaqul juz'u wa iradatul kulli. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Sebut sebahagian, itlaqul juz'i ni sebut sebahagian, tapi yang dimaksudkan ialah keseluruhannya, wa iradatul kulli. Jadi keseluruhan yang dimaksudkan di sini ialah mulut. Jadi maksud Allah ialah jangan engkau menggerakkan mulutmu. Begitu juga maksud Ibn Abbas. Nabi SAW menggerak-gerakkan mulutnya. Bukankah terletak di mulut manusia itu bibir dan lidahnya? Nah, begitulah. Jadi sebut sikit sebenarnya maksud semua sekali dah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 133, Irsyadus Sari jilid 1 muka 170, Al-Kawakibud Darari jilid 1 muka 147, Fathul Bari jilid 1 muka 129 hingga 30, Kashful Bari di muka 441 hingga 442, Nasrul Bari jilid 1 muka 135 hingga 136. Itu rujukan dia lah perbincangan tentang ni. Kaedah menjamak dan memkompromikan lafaz riwayat berbeza-beza dah. Tadi kita cerita ada sebut lidah saja, ada sebut bibir saja, ada sebut kedua dah. Kita nak kompromi kerana ada soal perbezaan lafaz ni. Kaedah menjamak dan mengkompromikan lafaz riwayat yang berbeza-beza mengenai perbezaan lafaz di antara kata-kata Ibn Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair pula. Iaitu Sa'id mengatakan bahawa aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Ibn Abbas menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Manakala Ibn Abbas pula berkata, aku menunjukkan gerakan bibirku ini kepada kamu seperti mana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para ulama telah menyimpulkan beberapa jawapan. Antaranya ialah, pertama, Ibn Abbas sebenarnya tidak melihat sendiri aksi yang diajukan oleh beliau daripada Nabi SAW tersebut. Seperti mana Sa'id bin Jubair yang jelas telah melihatnya daripada aksi beliau melakukannya. Ada kata gitulah. Sebaliknya beliau hanya melihatnya dilakukan oleh sahabat lain yang melihat Nabi SAW menggerak-gerakkan bibir baginda SAW. Ini kerana peristiwa Nabi SAW mendapat teguran ekoran perbuatan baginda menggerak-gerakkan bibir atau lidah baginda itu berlaku di permulaan baginda mendapatkan wahyu. Mereka Allah lah. Maksudnya tak lahir lagi Ibn Abbas lah. Sedangkan tarikh kelahiran Ibn Abbas hanya dicatat 3 tahun sebelum hijrah. Ini bermakna riwayat Ibn Abbas di atas adalah riwayat mursal sahabi. Menurut jumhur ulama, mursal sahabi juga boleh dijadikan hujah. Ada orang kata gitulah. Tapi ada mungkin juga ada kata Ibn Abbas ni Nabi cerita balik ke dia dah. Wallahu a'lam nah. Ataupun sahabat lain cerita ke Ibn Abbas yang tidak disebut nama oleh Ibn Abbas lah. Yang kedua, sebagai ulama yang lain mengatakan bahawa tidak semestinya apabila Ibn Abbas tidak menyebutkan bahawa beliau melihatnya sendiri, membawa maksud beliau tidak pernah melihatnya. Tak betul juga dah. Kerana boleh jadi aksi tersebut telah ditunjukkan semula. Nabi cerita ke Ibn Abbas, mengajar kan, mengajar cerita semula zaman dulu terima wahyu dia. Boleh jadi aksi tersebut telah ditunjukkan semula oleh Nabi SAW ketika menceritakan kembali peristiwa berkenaan pada waktu yang lain. Sebagaimana biasa dilakukan oleh baginda. Nabi tak cerita semula. Ngajar dulu, ngajar semula. Dia ulai benda tulah. Macam mana nak asli berapa kali khatam Bukhari dah. Baca lagi nak 2 kali dia tu dah. Di apa kata di Nadatul Ulama dah. Di India, lepas tu pergi pula di Pakistan. Mufti Wali Hasil pula yang ngaji dah. Jadi begitu juga keadaan diulangi Nabi untuk mengajar muridnya, sahabat-sahabat lah, dia kecil. Kalau begitu hadis ini tidak dikira mursal lagi, malah ia juga termasuklah hadis marfu' muttasil. Riwayat Abu Daud At-Tayalisi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dan Al-Qastallani, bahkan dengan jelas menyatakan Ibn Abbas sendiri telah melihat aksi menggerak-gerakkan bibir itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lihat bahagian berkenaan daripada riwayat Abu Daud At-Tayalisi yang diwakilkan oleh mereka di bawah ini. Qala Ibn Abbas fa ana uharriku laka syafatayya kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kata Ibn Abbas, aku menggerak-gerakkan kedua bibirku seperti mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lihat Fathul Bari jilid 8 muka surat 682, Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 98. Berdasar keterangan ini, pendapat golongan kedua nampaknya lebih kuat kerana ada sandarannya berupa riwayat Ibn Abbas sendiri yang mengatakan dia tengok Nabi sendiri dah. Nabi tengok Nabi menggerakkan bibir, maksud dia Nabi ngajar dah semula pergi mendohak nama tu. Kalau kira masa gerak memang dah masa gerak bibir tu Jibril itu tak ada sahabat lain pun tengok Nabi saja dah. Okey, perhal hadis musalsal ni pasal cerita ni bibir gerak ni, apa tu orang ni gerak ni. Ada orang musalsal dah. Ada musalsal bil musafahah pada dah. Ni musalsal bil tahrik syafatain ni. Hak tiru Nabi, sahabat tiru Nabi, tabi'in tiru sahabat dan seterusnya lah dah. Dari perawi-perawi itu tiru perbuatan dah. Jadi setang mana perbahasan dia. Perihal hadis musalsal berkenaan dengan teknik periwayatan hadis ini di mana setiap perawi mengajuk tiru aksi perawi di atasnya. Sa'id bin Jubair mengajuk perbuatan Ibn Abbas di hadapan muridnya Musa bin Abi Aisyah. Dan Ibn Abbas pula mengajuk meniru perbuatan Nabi SAW di hadapan muridnya Sa'id bin Jubair. Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan teknik seperti ini dipanggil hadis musalsal. Ini perbincangan ada gagal dulu dah. Dan musalsal Ibn Abbas dalam hadis ini di atas dipanggil musalsal bi tahrik syafatain, iaitu musalsal dengan menggerak-gerakkan bibir. Bagaimanapun seperti kata Al-Qastallani, tasasulnya tidak berterusan sampai ke bawah lah. Tasasul ni maksudnya menggerak-gerakkan bibir ni. Dari Ibn Abbas kepada Sa'id bin Jubair kepada Musa bin Abi Aisyah dan seterusnya. Siapa setiap mana berhenti, ada berhenti dah. Tidak siapa terus putus dengan jalan lah. Demikianlah keadaan kebanyakan hadis musalsal, tidak siapa dah. Jangan duk cepat berguna lah. Ni musalsal, musafahah ni. Salih tok guru Nabi salih ni sahabat-sahabat salih tabi'in sampai ke dah ni pun ada lagi dah. Dah. Jadi ada tokoh-tokoh termasuk lah. Tokoh sufi ni yang hadis ni, tokoh sufi pun mengatakan hadis tu palsu dan wagan ada pasal. Tu musalsal bin musafah. Ni musalsal yang sahih pun tidak ada jaminan sambung dah. Mesti ada saja di mana-mana terputus juga ni. Kerananya yang menjadi dhaif. Dah, banyakkan hadis musalsal ni biasanya putus ni dan dhaif. Sebenarnya sedikit sekali hadis musalsal itu yang sahih. Hadis musalsal yang paling sahih menurut para ulama ahli hadis ialah hadis al-musalsal bi qiraati suratis saf. Dah, musalsal dalam membaca surah saf. Surah saf ni lebih paling sahih lah. Lain tu banyakkan lemah lah. Kata Imam Zahabi, secara umumnya hadis-hadis musalsalat ni itu lemah. Dah, sambung-sambung perbuatan itu lemah. Kebanyakannya adalah mengarut lantaran kebohongan perawi-perawinya. Jadi tu ke Zahabi kata mengarut dia. Musalsal bil musafahah gapo tok guru sing tangan tok guru saleh tok guru ni siapa ke masuk syurga dia. Kebanyakannya karut dia. Kebohongan perawi-perawinya. Hadis musalsal yang paling kuat ialah hadis al-musalsal bi qiraati suratus sufna. Suratus saf. Musalsal dan membaca surah saf. Al-musalsal bil damshiqaini. Bil damshiqayaini dah. Musalsal dan dengan terkenal dengan perawi-perawi Dimashq. Dah bil damshiqin. Bishiqiyin dah. Musalsal yang terkenal dengan perawi-perawi Dimashq. Lepas tu al-musalsal bil misriyin. Musalsal yang terkenal dengan perawi-perawi Mesir. Ataupun al-musalsal bil Muhammadin ila Ibn Shihab. Musalsal terkenal dengan perawi-perawi bernama Muhammad hinggalah kepada Ibn Shihab. Ni hak kuat lah dah. Baca surah Sah, Dimashq, Mesir dan Ibn Shihab dah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 29, Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 98, At-Tawdih jilid 2 muka surat 348, Al-Muqizah muka surat 44, Kashful Bari jilid 1 muka surat 440 hingga 441, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 100 hingga penuh dah. Ni rujukan dia dah. Kat mana kita nak berhenti ni? Ikut hadis ni kat panjang dah. Ni kena berhenti sekarang dah. Tu habis soal dia lah. Okay, lepas tu dia kata Rasulullah SAW mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran dan baginda seringkali menggerak-gerakkan bibir. Ibn Abbas mengatakan bahawa aku menggerak-gerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah SAW menggerak-gerakkan bibirnya.
Sa'ib juga berkata, aku menggerakkan kedua-dua bibir sebagaimana Ibn Abbas menggerak-gerakkannya, maka beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, inna la tuharrik bihi lisanaka lita'dila bih, inna 'alaina jam'ahu Qur'anah. Bermaksud, janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Quran itu untuk engkau segera mendapatkannya. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulkannya dan membacakannya. Ibn Abbas berkata bahawa Allah SWT akan mengumpulkannya dalam dadamu dan memberikan kemampuan kepadamu untuk membacanya. Setakat tu dulu. Jadi contoh keluasan dan kepelbagan tafsir Ibn Abbas. Sekiranya keseluruhan kandungan hadis ini diperhatikan, anda akan dapati terdapat 2 kali tafsiran Ibn Abbas yang membawa maksud engkau akan dapat membacanya. Yang pertama semasa mentafsirkan ayat yang ke-17, iaitu inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Beliau mentafsirkannya dengan kata dengannya jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Itu tafsiran Ibn Abbas. Dalam tafsiran ini terdapat perkataan wa taqra'ahu dah. Dan yang kedua ni ialah semasa mentafsirkan ayat yang ke-19, iaitu thumma inna 'alaina bayanah. Beliau mentafsirkannya dengan thumma inna 'alaina an taqra'ahu. Dah. Di sini juga terdapat perkataan an taqra'ahu dah. Jadi serupa. Walaupun anda dapati ada pengulangan dalam tafsir beliau, tetapi kedua-duanya membawa maksud yang berbeza. Kerana tafsiran pertama bermaksud kami jamin akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan kamu akan dapat membacanya. Maksudnya ialah membaca untuk dirimu sendiri atau hak mula-mula dah. Manakala tafsiran bagi ayat yang kedua mempunyai pelbagai maksud yang lain. Antaranya ialah pertama, kemudian kami jamin engkau dapat membacakannya. Maksudnya adalah membacakan bacaannya kepada orang lain pula. Maksud membacakannya yang kedua tu dah. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Dah. Yang kedua tu maksudnya untuk baca kepada orang lain dah. Yang kedua dah, pendapat kedua dah. Kemudian kami jamin engkau dapat membacanya, iaitu membacanya dengan memahami makna dan maksud yang tersirat di sebalik setiap ayat yang engkau baca ni. Pendapat kedua, okay, baca ke orang lain tapi baca dengan faham makna dan maksud tersirat ni. Dan pendapat ketiga, kemudian kami jamin engkau dapat membacakannya. Maksudnya apa? Yang ketiga ni, maksudnya ialah menjelaskan makna dan tuntutan setiap ayat yang engkau bacakan pada orang lain. Nabi faham molek dah. Tafsiran ini terdapat dalam Sahih Bukhari, iaitu dalam kitab At-Tafsir, yang menjelaskan bahawa tafsiran Ibn Abbas untuk membacanya pada kali kedua ialah alina an nubayyinahu bilisanika. Kami jamin akan menjelaskannya melalui lidahmu dah. Tafsiran ini amat sesuai dengan tugas Nabi SAW, iaitu sebagai mubayyin dah. Yang bererti penerang atau penjelas. Penjelas ke apa? Penjelas Quran tak? Sebagaimana disebut oleh Allah sendiri menerusi firman Allah yang berikut kan. Wa anzalna ilaika adh-dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bermaksud dan kami turunkan padamu Al-Quran agar kamu menerangkan, menjelaskan pada umat manusia apa yang telah diturunkan pada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Surah An-Nahl ayat 44. Lihat Lami'ud Darari jilid 1 muka surat 509 hingga 510, Faidul Bari jilid 1 muka surat 35, Kashful Bari jilid 1 muka surat 446, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 107 hingga 138. Ini rujukan Maulana Asri terhadap tafsir inilah, terjemah ini. Di habis itu, lepas tu seterusnya Allah SWT, Ibn Abbas kata dah, seterusnya Allah SWT firman, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bermaksud apabila kami selesai membaca, maka ikutlah membacanya dah. Jibril sudah baca, baru kamu baca dah. Ibn Abbas mengatakan bahawa maksudnya ialah dengarlah bacaan itu dan diamlah. Dan firman Allah SWT seterusnya ialah thumma inna 'alaina bayanah. Bermaksud kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Maksudnya ialah kami jamin kami jamin engkau akan dapat membacanya selepas itu. Setelah itu apabila Rasulullah SAW mendatangi Jibril, baginda hanya mendengar terlebih dahulu bacaan Jibril. Kemudian apabila Jibril telah berlalu, baginda SAW mampu membacanya sebagaimana yang dibaca oleh Jibril sebelum itu dah. Jadi Jibril ni siapa dia pula dah? Siapakah Jibril? Jibril ialah nama malaikat yang ditugaskan membawa wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dan ada ketikanya Jibril juga diperintah supaya melakukan kehendak-kehendak Allah yang lain, seperti menimpakan azab yang dahsyat ke atas suatu umat dan lain-lain.
Perkataan Jibril itu berasal daripada bahasa Syriani, artinya ialah Abdullah, hamba Allah sebenarnya maksud Jibril ya. Jibril atau Jabar itu berarti hamba dan ia pula adalah salah satu nama Allah. Jibril. Il tu pula adalah salah satu nama Allah. Jibril kan. Il tu bahasa Ibrani, bahasa Gapo ni, bahasa il tu ialah nama Allah kan. Allah lah dah. Jadi hamba kepada Allah kan. Gitulah Jibril kan. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 71 dah. Saya sesuka ketua dah pasal tu setakat je lagi ni. Setakat tu sajalah. Untuk bicara siapa kau dia datang Jibril lah. Lepas tu pasal dibaca dia ada huraian panjang sekat tu lah. Jadi Rasulullah ditangi Jibril. Jibril tu siapa dia? Itulah Jibril kita bicara. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.